وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada diri kita. Syukur lagi pada pagi yang berkat ini kita masih diberi kekuatan untuk terus melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keazaman bahawa kehidupan ini kita mahu belanjakan pada taat kepada Allah dan menjauhi maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita menyambung kembali perbincangan kita daripada kitab Al-Arba'un fi Usuluddin, 40 perkara bersangkutan dengan usuluddin. Berpindah daripada usul yang pertama daripada bahagian amal zahir. Usul yang pertama iaitu as-salah, sembahyang. Kita kena jaga sembahyang kita, kerana ia adalah merupakan dasar kita dalam beragama. Al-aslu tsani, usul yang kedua, fi zakati was sadaqati, berkenaan dengan zakat dan juga sedekah. Zakat iaitu sedekah wajib. Adapun sedekah iaitu umum, iaitu semua perbelanjaan yang kita belanjakan bagi mencari keredaan Allah. Jadi menjadi satu dasar kepada kita dalam beragama, iaitu sempurnakan tuntutan sedekah atau tuntutan zakat. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Itu kena betul kan dia. Surah Al-Baqarah. Perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah, yakni pada meninggikan agama Allah, itu jalan Allah. Sebarang perbelanjaan yang dilakukan pada jalan untuk melaksanakan perintah Allah dengan niat untuk meninggikan agama Allah, artinya untuk beramal dengan agama Allah, itu disebut sebagai infak atau membelanjakan pada jalan Allah. Termasuk yang wajib. Hak wajib ni yang kita kena belanja pada jalan Allah, iaitu zakat, satu. Yang kedua, nafkah, yang wajib atas kita. Ibu bapa wajib membelanjakan harta untuk anak-anaknya. Dan orang-orang kaya wajib membelanjakan harta untuk orang-orang yang papa dan terlantar kemiskinan. Dalam Islam, tugasnya tugas orang kaya sebenarnya. Jadi zaman sekarang ni zaman orang menyalah orang lain.
Dia tu kaya raya tetapi tidak melakukan kewajiban, iaitu wajib membelanjakan untuk orang-orang yang terlantar, yang tidak ada peluang untuk mendapat keperluan. Wajib juga membelanjakan kepada tentera Islam, kepada tentera Islam yang berperang di mana-mana, selama mana mereka memerlukan perbelanjaan sebelum daripada Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Itu juga wajib. Jadi kewajiban-kewajiban ini menyebabkan orang yang abai, orang kaya tak cara ke orang miskin, ibu bapa tidak memberikan nafkah yang secukupnya untuk anak-anak, orang yang berada fisabilillah berjuang untuk meninggikan agama Allah. Dua bentuk. Yang pertama, berperang apabila orang kafir duduk dalam negeri Islam, maka fardu ain. Yang keduanya, berperang apabila kerajaan mengisytiharkan perang terhadap negara-negara kafir yang layak diperangi. Maka ia juga merupakan infak yang wajib. Jadi banyaklah infak wajib sebenarnya yang kita abaikan. Dan ada infak atau membelanjakan harta yang sunat. Pada segala ketaatan, dia sunat. Orang kita ni sibuk nak pergi umrah 2, 3, 4 kali. Jadi sebenarnya banyak hak wajib lagi yang kita perlu belanjakan pada harta yang ada pada kita. Tapi tak naik nama. Hak naik namanya, berapa kali umrah? Kawan pergi umrah, kawan pergi umrah. Sedangkan itu sunat dan membelanjakan harta padanya sunat. Itu pun kalau tidak berlaku perkara haram di tengah jalan. Kalau banyak benda haram yang terpaksa dia bersekongkol, maka tidak ada sunnahnya sana, bahkan jadi haram. Jadi perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah, kamathali habbatin, sepertilah satu biji benih. Habbah ni makna satu biji benih. Ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan akan 7 tangkai. Dia buat bandingan macam benih gandum atau padi. Satu biji tanam tumbuh 7 tangkai. Ini yang subur lah. Bukan senang nak tumbuh 7 tangkai ni. Fi kulli sumbulatin, pada tiap-tiap satu tangkai, mi'atu habbah, ada 100 biji. Artinya sekurang-kurangnya 700 kali ganda. Kalau kira apa dia punya bunga dia ataupun interest dia, kita simpan di sisi Allah dalam bentuk sedekah, bunganya ialah 7,000%. 7,000%. 7,000%. Jadi carilah bank mana yang kena simpan, yang boleh menawarkan tawaran yang sebegitu hebat. Tapi manusia rasa apabila dia sedekah fi sabilillah, duitnya habis. Sedangkan itulah yang kekal. Hak ada tangan kita, bila boleh masa dia saja akan habis. Sama ada habis dengan sebab kita habis dulu, mati dulu, maka duit itu ada lagi. Tapi orang lain dah belanja, kita tak belanja dah. Ataupun duit itu habis dulu. Duit sebut gitulah. Macam air dah. Berbeza dengan apabila kita belanja pada jalan Allah, dia terus berkembang 7,000%.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halakal aktsarun, binasa oleh kebanyakan orang. Ramai orang binasa. Illa kecuali yang tidak binasa, man qala bil mal, mereka yang berkata dengan harta dia. Dia cakap dengan harta dia. Apa yang dicakap? Hakaza wa hakaza. Begini dan begini. Artinya harta ni, hak ni gini. Beri pada orang ni. Harta ni gini. Beri pada sabilillah. Jadi, itu sahaja orang yang tidak binasa. Bagaimana binasa orang yang menyimpan harta? Ya, pertama sekali, dia tidak melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, dia tidak mendapat kelebihan yang dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, harta itu hanya akan menjadi beban. Dunia dan akhirat. Jadi kerana itu Nabi kata, binasalah orang yang mana ada harta kecuali dia kata pada harta dia, ini untuk ini. Yang ini untuk ini. Yang ini orang yang belanjakan hartanya pada jalan Allah, yang ini pada taat kepada Allah. Itu je orang tak binasa. Kekuatan kita ni. Ya Allah. Kena tipu. Syaitan menipu kita dengan mengatakan, dengan disebut dalam Al-Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan sentiasa mengugut kamu dengan fakir. Artinya kalau kita belanja beri pada kebajikan, pakailah kita ni. Itu mikir. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu dengan perbuatan keji, iaitu bakhil. Tak ada orang yang kata bakhil itu molek. Semua kata keji. Kecuali haji bakhil. Semuanya kata keji. Tapi syaitan, dia ubah perkataan keji itu daripada bakhil kepada berjimat cermat. Jadi akhir sekali kita kata, saya bukan bakhil, ini berjimat cermat, kerana akan datang begini, akan datang bila tak tahu. Itu kerja syaitan yang dibongkar rahsia oleh Allah dalam Al-Quran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Lebih-lebih lagi akhir zaman ni, iaitu zaman ubah istilah. Parti politik yang lahir daripada sistem Yahudi, yang lahir daripada perut ROS. Jadi orang lain buat salah, tapi kita buat betul kerana kita ubah nama Islam. Kemudian rasuah, orang lain buat salah, marah. Kalau kita buat, kita ubah kepada makna pemberian, hadiah dan macam-macam. Itu zaman yang berlaku sekarang. Jadi, begitu juga bakhil. Bakhil ni, kita ubah kepada makna berjimat cermat. Ya Allah, tipu. Itu nama ghurur. Ghurur ni